Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Datuk Pengurusi Majlis, Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan ahli-ahli majlis yang bijaksana. Alhamdulillah, saya bersyukur dan sangat berterima kasih kerana diberi peluang oleh pihak kerajaan negeri untuk memberi kesempatan kepada saya yang mewakili syarikat Nesta Sdn Bhd, Nesta Resources Sdn Bhd untuk mengemukakan cadangan yang bertajuk memohon tanah kerajaan negeri Pahang seluas 200 ekar untuk tujuan penternakan lembu pedaging di Mukim Hulu Kuantan, daerah Kuantan, Pahang Darul Makmur. Yang berusaha Datuk dan Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan, sektor penternakan lembu pedaging ini telah menjadi satu sektor yang penting dan telah sekian lama diabaikan oleh pihak negara kita, yang menjadikan betapa banyaknya dari segi nilai kita perlu mengimport bahan daging dari luar negara. Dengan banyaknya jumlah pengimportan dari luar negara ini adalah menjejaskan aliran tunai ke luar negara dengan begitu banyak sekali, kerana antara komponen makanan di Malaysia adalah daging. Tidak dapat tidak, di setiap menu kebanyakan masyarakat Malaysia, kecuali daripada saudara kita yang beragama Hindu, boleh dikatakan sentiasa, kalau bukan selalu, mempunyai daging. Lebih-lebih lagi di musim perayaan dan kenduri kendara, mesti ada daging. Kerana daging ini mungkin dikaitkan dengan simbol kemewahan. Kerana kalau dalam pasaran saham pun, untuk melambangkan keadaan kemewahan ataupun suasana yang ceria, dikatakan suasana bullish market atau pasaran lembu. Maka saya boleh andaikan lembu itu adalah simbol kemewahan. Jadi apa yang telah kita abaikan selama ini, ia telah menimbulkan isu-isu semasa yang begitu kritikal. Apakah yang dikatakan isu kritikal itu? Pertama, buat masa ini dan sehingga takat ini, bagi makluman pihak Datuk Pengurusi dan Jawatan Kuasa sekalian, kita hanyalah mampu membekalkan 20% sahaja daripada seluruh permintaan bekalan daging di Malaysia, di mana mengikut kajian sehingga kini jumlah import daging daripada luar negara mencecah sehingga 100,000 metrik tan setahun. Dan kalau dipuratakan seekor lembu beratnya beratnya lebih kurang 100 kg, maka cubalah pihak jawatan kuasa mencongaknya berapakah ribu ekor lembu yang diperlukan untuk memenuhi kehendak 100,000 metrik tan daging. Mengikut perkiraan saya, 100,000 tan bagi 100 kilo, kita perlukan 10 juta ekor lembu. Di manakah dan bagaimanakah untuk kita melengkapi permintaan ini? Dan yang paling penting daripada nilai itu ialah aliran keluar
wang negara untuk mengimport, sedangkan kita mempunyai banyak sekali tanah-tanah terbiar di mana kerajaan telah menyarankan dan telah menetapkan satu dasar kita akan menumpukan kepada sektor penternakan lembu daging ini dengan menyasarkan sebanyak 40,000 hektar tanah terbiar perlu digiatkan. Isu kritikal yang kedua, kita memerlukan bila masa perayaan Hari Raya Korban, masyarakat Islam perlu dan disunatkan mengerjakan ibadat korban dan akikah, di mana ramai sekali permintaan pada Hari Raya Korban yang datang hanya setahun sekali. Kalau dijangkakan bilangan masjid dan surau di Malaysia ini lebih kurang 2,000 buah sahaja, dan setiap buah memerlukan 10 ekor korban, telah memerlukan 20,000 ekor lembu hanyalah pada satu musim perayaan sahaja. Dan ibadah korban ini, penyembelihannya mestilah datang daripada ilmu lembu-lembu hidup yang boleh didatangi secara mudah daripada pasaran tempatan. Kita tidak boleh mengimport daging korban daripada buat di luar. Dan yang ketiga, yang paling penting, ini adalah untuk umat Islam, bahawa bekalan daging daripada luar negara tidak dapat menjamin 100% kehalalannya dari segi proses penyembelihannya. Dan daripada bekalan daging seterusnya penghantaran, kerana dalam proses-proses ini mungkin bercampur dengan daging-daging yang tidak halal, dan untuk perkara ini tiada siapa pun yang boleh memastikan, kerana yang terlibat dalam pengendalian proses ini bukannya 100% orang Muslim. Jadi saya dan mewakili syarikat ini mengambil kesempatan untuk menawarkan rasa tanggungjawab untuk mengisi kelampungan dalam kekurangan ini. Dan apakah faedah yang boleh diperolehi daripada cadangan projek penternakan lembu ini? Pertama, sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin mengumumkan 3 objektif yang perlu dicapai ataupun yang ingin dicapaikan oleh syarikat kami. Pertama, kita ingin membiak dan membaikkan baka lembu ini, kerana dengan satu sistem ladang yang bebas bergaul antara betina dan jantan akan membolehkan satu jantan yang baka baik dibekalkan dan boleh menghasilkan baka-baka yang lebih baik. Kedua, kita dapat menggemukkan anak-anak jantan ini, anak-anak lembu jantan, untuk menjadi bekalan pedaging dan dijual dengan jumlah yang lebih banyak dan daging yang lebih berat. Ketiga, kita boleh, inilah objektif utamanya, dengan meningkatnya projek di dalam negeri Pahang ini akan menjadi salah satu sumber untuk mengurangkan defisi ataupun bekalan daging tempatan kepada pasaran tempatan. Oleh itu, syarikat saya membentangkan kepada jawatan kuasa ini untuk menerima cadangan saya ini, kerana dengan menerimanya cadangan daripada syarikat terdapat banyak faedah-faedah yang akan diperolehi oleh masyarakat setempat
umumnya dan khususnya Kerajaan Negeri Pahang. Bagi masyarakat setempat, mereka sudah tentu mendapat peluang pekerjaan dan akan meningkatkan sosio-ekonomi masyarakat setempat, terutamanya peneroka Felda dan generasi-generasi peneroka Felda boleh mengambil kesempatan dan mengurangkan gejala-gejala sosial yang selalu saban kali diperkatakan tentang masyarakat Felda. Dan untuk kerajaan negeri, pertamanya dapat meningkatkan pelaburan kerajaan negeri. Kedua, mengurangkan tanah terbiar di dalam negeri Pahang. Dan yang ketiga, negeri Pahang akan dapat mengungguli negeri-negeri lain di Malaysia dalam membekalkan pasaran daging di Malaysia. Lebih-lebih lagi, negeri Pahang ini merupakan negeri kelahiran dan merupakan kubu kuat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang terlalu mencintakan angka nombor 1 supaya Pahang menjadi pertama di Malaysia. Yang keempat, negeri Pahang juga akan mendapat satu infrastruktur satu prasarana yang akan disediakan oleh pihak syarikat dan akan melimpahi masyarakat setempat. Dan yang terakhir dan yang paling penting, daripada 200 ekar tanah yang terbiar oleh kerajaan negeri, kami daripada syarikat menawarkan kepada kerajaan negeri untuk memajak dan akan membayar hasil pajakan sebanyak RM10,000 setahun kepada kerajaan negeri dengan tempoh tidak kurang daripada 10 tahun. Saya rasa dengan pembentangan sedikit sebanyak yang saya utarakan, saya memohon agar pertimbangan daripada jawatan kuasa yang bijaksana dapat meluluskan cadangan daripada syarikat kami. Untuk itu dan untuk keterangan yang lebih lanjut, saya bukakan kepada ahli-ahli majlis untuk sudilah kiranya mengumpulkan sebarang soalan yang untuk dijelaskan lagi. Satu soalan saja. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh saya dapatkan maklumat yang lebih lanjut terhadap berapakah jumlah pelaburan untuk menjalankan projek yang telah dinyatakan ini, dan berapakah masa yang diperlukan untuk pulangan? Yes. Benda itu bersama dengan cadangan ini dan sebelum daripada pembentangan ini, pihak syarikat telah mengemukakan kepada sekretariat adalah satu kertas cadangan lengkap yang mengandungi pelat cadangan dan lampiran-lampiran berkenaan dengan carta aliran wang dan titik pulangan modal dan kaedah pembiayaan. Begitu juga latar belakang daripada syarikat dan kedudukan syarikat. Dan bagi menjawab secara ringkasnya, keperluan modal. Keperluan modal sebab daripada carta aliran wang ini sebanyak RM400,000 Untuk 200 ekor. untuk 200 ekor, termasuk semua prasarana pembelian baka dan kos operasi kendalian. Okay, Pak. Soalan kedua. Kalau boleh saya tahu apakah pengalaman ataupun rekod syarikat tuan sebelum ni yang terlibat dengan industri peternakan ni? dalam kertas cadangan juga kita telah mengemukakan latar belakang syarikat, tetapi syarikat sebelum ini belum pernah melibatkan diri, tetapi demi untuk menjayakan projek ini dan
meyakinkan kerajaan negeri kita telah mengambil seorang kaki tangan yang berkelayakan dalam bidang veterina dan berpengalaman sebelum ini di tempat lain, dan kita akan menggunakan kepakaran beliau untuk melaksanakan bersama syarikat kita. Okey, habis kan? Sebagai penutup, terima kasih di atas tindakan dan perhatian Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan, dan saya daripada syarikat Nesta Sendian Berhad, Nesta Resources Sendian Berhad, sangat saya daripada syarikat Nesta Sendian Berhad memohon pertimbangan wajar dari pihak Jawatankuasa untuk meluluskan permohonan tanah seluas 200 ekar ini kerana impak positifnya terlalu tinggi. Kesannya kepada rakyat bawahan keseluruhan dan lebih-lebih lagi kerajaan negeri, yang mana paling utama dan disimpulkan keseluruhan daripada faedah-faedah tadi akan memberi satu gambaran imej ataupun imej kerajaan negeri kepada masyarakat Felda di sana yang telah dipengaruhi oleh pembangkang, bahawa kerajaan negeri memang bertanggungjawab dan kerajaan yang prihatin kepada rakyat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.